Muhammad Arif Hakimi bin Muhammad Herman dari praktikum MT26. Saya mula dari mula. Okay. Salam sejahtera, salam muafakat, salam sehati sejiwa hadirin sekalian. Hadirin yang dihormati, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum remaja bersama saya, Muhammad Arif Hakimi bin Muhammad Herman dari praktikum MT26 pada petang yang berbahagia ini. Agak sedih rasanya kerana kita tidak dapat bersemuka, tetapi ini merupakan ketetapan ilahi yang penuh dengan hikmah. Izinkan saya memula kata dengan sebuah pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini kecelaruan akidah dalam kalangan pelajar dikatakan berada pada tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru itu, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya hendak diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu cabaran akidah semasa. Inilah kunci utama yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan di samping memperbaiki akidah ummah. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan risau, kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, Karunisa Wadiah binti Muhammad Khair. Apa khabar saudari? Assalamualaikum, khabar baik. Seterusnya, saudari. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Ayu nampaknya, Nur Emilia binti Hisham. Selamat pagi saudari. Selamat pagi. Baiklah hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, akidah merupakan satu perkara yang amat penting dalam hidup seorang muslimin. Apakah maksud sebenar tajuk kita pada hari ini, iaitu cabaran akidah semasa? Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, cabaran bermaksud ajakan untuk berlawan atau faktor yang menguji kemampuan atau ketabahan seseorang. Akidah pula bermaksud rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini. Dalam bahasa Arab pula, akidah bermaksud ikatan atau sangkutan yang menyimpulkan sesuatu. Manakala masa bermaksud sama dengan atau pada ketika yang sama atau zaman yang diperkatakan. Tapi yang merangkumi semua definisi cabaran akidah semasa adalah halangan atau rintangan yang menguji tahap keimanan seseorang pada waktu kini. Okey. Ilmu amatlah penting bagi umat Islam supaya tidak menggugat akidah mereka. Ilmu di sisi ulama Islam bukan semata-mata maklumat, ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang meyakini dan ada yang semata-mata sangkaan sahaja. Ilmu dalam Islam adalah satu maklumat yang sahih dan benar. Dalam mengungkapkan ilmu, para ulama mendefinisikan sebagai mengetahui sesuatu, mendapati apa yang sebenarnya. Untuk mencapai hakikat ilmu sebegini, sumber ilmu amatlah penting. Islam menetapkan sumber ilmu yang diakui dari tiga sumber, iaitu wahyu, kedua akal dan ketiga pancaran nur ilahi. Kita dapat melihat sendiri segolongan besar masyarakat telah mengalami kecelaruan akidah pada waktu kini.
kita tidak akan berupaya membetulkan mereka selagi kita tidak boleh meyakini mereka bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah tidak benar. Dari itu timbul keyakinan yang tidak benar dalam hati sanubari mereka. Akidah tidak boleh diubah dengan perasaan. Ianya hanya dapat diubah dengan mengubah ilmu yang dari sumber keyakinan tersebut. Inilah cabaran yang kita akan tepuhi pada waktu kini. Sebelum saya melimpang lebih jauh, soalan saya pada ahli panel pertama, apakah ciri-ciri akidah yang benar dan batil beserta contohnya? Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Seperti yang telah dimaklumkan oleh saudara moderator sebentar tadi, tajuk yang akan kami bincangkan hari ini ialah cabaran akidah semasa. Pada pagi ini saya akan ketengahkan ciri-ciri akidah yang benar dan batil beserta contoh-contohnya sekali. Antara ciri-ciri akidah yang benar termasuklah percaya terhadap keesaan dan kekuasaan Allah. Sebagai seorang Muslim, kita cukup sekadar percaya. Namun bagi memastikan percaya itu memberi kesan kepada kehidupan, iman kita perlu berada di tahap yakin. Contohnya, kita mempercayai perkara-perkara gaib seperti Allah, syurga, neraka serta iman yang tidak dapat dilihat oleh semua. Hasil mempunyai keimanan dan kepercayaan pada tahap yakin dapat menghalang seseorang daripada melakukan kejahatan serta kemaksiatan. Seterusnya, mentauhidkan Allah merupakan salah satu ciri-ciri akidah yang benar. Perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah memerdekakan hati kita daripada perkara yang mensyirikkan Allah. Contohnya, mengucap 2 kalimah syahadah yang mengandungi ikrar dan pengakuan terhadap ketunggalan Allah sebagai ilah, yakni yang berhak disembah dan ditaati dengan penuh rasa cinta. Pengharapan, ketakutan, ketundukan dan kepatuhan. Pada zaman sekarang yang serba moden ini, masih ramai lagi orang Muslim yang menjadikan duit dan kuasa sebagai Tuhan. Oleh itu, kita wajib menghalang kepercayaan seperti ini daripada menular dalam hati yang akan menyebabkan kerosakan iman kita. Selain itu, antara ciri-ciri akidah yang benar lain adalah mengamalkan amalan, upacara dan adat istiadat yang selari dengan akidah Islam. Sebagai seorang Muslim, selain perkara wajib seperti solat 5 waktu, menunaikan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan, kita juga perlulah mengajar diri untuk melakukan amalan-amalan sunnah Nabi. Sebagai contoh, kita mempraktikkan amalan memberi senyuman ketika bertemu dengan orang lain, kerana senyuman merupakan satu sedekah yang boleh melahirkan rasa kegembiraan dalam hati sesama manusia. Namun begitu, bertentangan dengan hujah saya sebentar tadi, ciri-ciri akidah yang batil termasuklah menafikan seorang itu mengejar kekayaan di dunia sehingga dia ada masa untuk berfikir tentang fitrah alam yang Allah kurniakan. Sebagai contoh, enggan mempercayai dan mendalami perkara-perkara gaib seperti syurga, neraka, pahala serta dosa yang melambangkan kekuasaan Allah. Hasilnya, lahir golongan-golongan yang bersikap riak dan sombong. Golongan-golongan yang lemah iman seperti ini tidak mempunyai perasaan bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang ada di depan mata mereka. Selain itu, ciri-ciri akidah batil lain ialah mensyirikkan Allah. Mempersekutukan Allah merupakan satu dosa yang besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Contoh-contoh berlaku syirik terhadap Allah termasuklah menyembah berhala, menafikan kewujudan Allah, memuja nasib serta mempercayai sesuatu objek mempunyai keramat. Oleh itu, bagi mengelakkan diri daripada menjadi sesat sehingga mensyirikkan Allah, kita wajib menuntut ilmu bagi membina kesedaran serta menambah pengetahuan.
Bagi isi saya yang terakhir, ciri-ciri akidah batil termasuklah juga melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang bercanggah dengan akidah Islam. Hari demi hari, umat Islam sering diuji dengan kewujudan aliran akidah yang lari dari akidah Islam. Jika seseorang itu mempunyai iman yang lemah, maka dia mudah melakukan perkara-perkara Syiah. Antara perkara Syiah yang menjadi kebiasaan dalam golongan Muslim pada waktu sekarang ialah menyokong serta menjadi sebahagian daripada golongan LGBT yang membenarkan hubungan sejenis seperti homoseksual dan lesbian. Saya percaya perkara ini berlaku disebabkan cetek ilmu terhadap ajaran agama Islam yang membolehkan diri terpesong. Berdasarkan hujah yang telah saya jelaskan, ternyatalah bahawa akidah Islam merupakan perkara yang wajib diketahui dan didalami oleh umat Islam. Oleh itu, kita mestilah sentiasa rajin menuntut ilmu agama agar kita mampu melawan segala perkara-perkara yang mampu melemahkan iman kita. Itu sahaja daripada saya berkenaan ciri-ciri akidah yang benar dan batil bersama contohnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Khairunisa atas penjelasan yang amat mendalam tentang ciri-ciri akidah yang benar dan batil beserta contoh yang amat relevan. Oleh itu, jelaslah bahawa kita perlu mengetahui ciri akidah yang benar supaya dapat membezakan di antara akidah yang benar dan yang batil. Ini dapat mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Duduk sekawan, gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah puan kami meminta, madah ucapan kata aluan. Hadirin sekalian, dengan itu saya memperalu-alukan ahli panel kita yang seterusnya, iaitu Saudari Emilia bagi menerangkan dengan lebih lanjut tentang faktor-faktor penyelewengan akidah. Dipersilakan Saudari. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Untuk meneruskan lagi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut tentang faktor-faktor penyelewengan akidah yang telah berleluasa dalam kalangan masyarakat kini. Dari dulu hingga sekarang telah wujudnya fahaman dan juga ajaran yang mengelirukan dan dapat menjerat orang-orang Islam, khususnya kepada orang yang kurang memahami tentang ajaran Islam. Malah lebih membimbangkan lagi apabila wujudnya penyelewengan akidah yang amat berbahaya dan meragui kebenarannya, yang boleh merosakkan iman dan juga akidah Islam yang sebenar. Pada pendapat saya, salah satu faktor penyelewengan akidah yang dapat kita lihat ialah kurangnya pegangan agama dalam diri seseorang individu. Ini disebabkan oleh mereka mempunyai pengetahuan agama yang cetek dan mereka juga mungkin tidak didedahkan dengan akidah Islam yang sebenar dalam keluarga. Ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang berlawanan dengan akidah Islam. Peranan ibu bapa dalam membina anak-anak sangatlah besar. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka sejak kecil tentang ajaran Islam yang betul kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini kerana anak-anak muda lebih cenderung untuk mencontohi ibu bapa dan ahli keluarga mereka yang lebih dewasa. Jadi ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai Islam dalam membentuk anak-anak muda pada masa kini. Tambahan pula, ada juga individu yang jahil terhadap prinsip-prinsip asas akidah Islam yang benar kerana individu itu sendiri yang mempunyai sikap tidak mahu mempelajari dan menganggap perkara ini satu perkara yang remeh. Ini akan mengakibatkan datangnya generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil pula dianggap benar. Seterusnya, faktor lain yang menyebabkan penyelewengan akidah ialah taksub atau fanatik dengan ajaran nenek moyang yang menyebabkan mereka mempertahankan tradisi nenek moyang meskipun hal itu berlawanan dengan ajaran agama Islam. Golongan ini lebih cenderung melakukan perkara yang batil dalam tradisi nenek moyang mereka. Sebagai contoh, amalan tradisi nenek moyang yang
dapat kita lihat yang berpotensi untuk merosakkan akidah seseorang ialah mengikat kain putih atau kuning di nisan kubur ataupun membakar tanggi pada setiap upacara. Selain itu, penyelewengan akidah berlaku juga kerana generasi muda kini yang mudah terpengaruh dengan budaya barat yang bercanggah dengan ajaran Islam yang kita pelajari. Ini boleh mengakibatkan golongan muda pada masa kini lebih terdedah dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi daripada penjelasan di atas yang telah saya berikan, ternyatalah banyak faktor yang mendorong seseorang daripada terdedah dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan akidah Islam. Sekian. Terima kasih saudari. Tradisi manusia segera diubah dengan kesabaran yang luar biasa. Diajar ilmu dan juga hikmah, diajar santun, berbudi bahasa. Penjelasannya amat baik daripada saudari Emilia tentang faktor-faktor penyelewengan akidah. Diharapkan agar kita dijauhkan daripada perkara tersebut. Ingatlah bahawa terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada penyelewengan akidah kita. Marilah kita bersama-sama menjauhkan diri daripada terjebak dengan penyelewengan akidah. Hadirin sekalian, bagi meneruskan perbincangan kita pada pagi yang nyaman ini, marilah kita menelusuri inti penting tentang cara mengatasi penyelewengan akidah. Dengan ini saya mempersilakan ahli panel kita yang ketiga, saudari Emilia, untuk meluaskan skop perbincangan forum kita pada hari ini. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan meneruskan hujah saya dengan menerangkan beberapa cara penyelewengan akidah ini daripada berlaku. Yang pertama ialah kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dalam apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Segala ketidakfahaman yang berlaku dalam kalangan masyarakat perlu dibincangkan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pihak kerajaan perlulah memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini. Sebagai contoh, pihak kerajaan perlu mengadakan peruntukan undang-undang yang mencukupi untuk membendung dan menghalang ajaran-ajaran sesat daripada berlaku. Pihak berkuasa juga perlu melakukan tugas mereka dan menyiasat serta menangkap masyarakat yang mengamalkan ajaran-ajaran sesat. Sebagai contoh, penangkapan satu organisasi ajaran sesat yang agak besar di Malaysia telah berlaku, iaitu Ajaran Langit oleh Ayah Pin. Pihak kerajaan perlulah berusaha menghapuskan segala bentuk maksiat dan kemungkaran yang semakin berluasa pada zaman kini. Bukannya dengan memperbanyakkan semula tempat-tempat maksiat dan membiarkan kemungkaran daripada terus berlaku. Selain itu, melahirkan para pendakwah dan juga guru-guru agama yang benar-benar peka di dalam persoalan penyelewengan akidah. Sebagai umat Islam, kita perlulah mendampingi pendakwah supaya tidak terpesong dengan ajaran-ajaran yang melanggar syariat Islam. Guru-guru di sekolah juga perlulah mengajar anak murid tentang akibat melibatkan diri dalam ajaran sesat agar mereka berasa takut untuk melibatkan diri dalam ajaran tersebut. Masyarakat juga perlulah memperkenalkan Islam yang merangkumi kehidupan manusia di samping mempraktikkannya. Memberi ajaran agama Islam yang mencukupi juga dapat mengelakkan diri daripada seseorang melibatkan dalam perkara yang negatif. Akhir sekali, kita perlulah menggunakan media massa sebagai salah satu sumber untuk berkongsi ilmu tentang ajaran Islam yang tulen. Ini dapat memberi kesedaran kepada para pengguna media sosial untuk sentiasa mengingati antara satu sama lain tentang perkara-perkara yang dapat merosakkan akidah. Media massa juga dapat dijadikan tempat dakwah secara terbuka untuk memperkenalkan ajaran Islam yang sebenar. Kita juga perlu sentiasa berusaha mengenal pasti penyelewengan akidah yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kemudian bertindak dengan secepat mungkin sebelum ianya berakar umbi. Kita juga sentiasa meminta pertolongan dan menaruh harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong dan juga pembela dalam usaha membasmi penyelewengan akidah dan ajaran-ajaran sesat. Itu sahaja cara-cara untuk mengatasi penyelewengan akidah daripada berluasa daripada saya. Terima kasih saudari Emilia atas penyampaian yang jelas dan berisi. Diharapkan hadirin mendengar dengan jelas dan mengambil iktibar. Hadirin sekalian, sudah terang lagi kan bersuluh bahawa terdapat banyak cara untuk mengatasi penyelewengan akidah daripada berleluasa. Marilah kita bersama-sama memperhatikan
perkara tersebut. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit saja lagi, saya membuka pentas perbincangan forum bagi sesi soal jawab. Dipersilakan hadirin. Saya ada soalan. Okay. Seperti yang kita tahu, masih ramai lagi yang percaya dengan kepercayaan bintang ataupun zodiak kan. Jadi selain daripada punca cetek ilmu agama, apa punca lain yang menyebabkan mereka ni taksub dengan kepercayaan bintang? Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk soalan yang bagus itu. Pertama sekali, kepercayaan bintang ni berasal daripada kaum Yunani yang melibatkan 12 lambang zodiak iaitu Gemini, Cancer, Leo, Virgo dan lain-lain. Menurut ilmu astrologi, setiap zodiak ini mempunyai kepribadian yang tersendiri dan nasib setiap orang adalah berdasarkan kepada zodiak tersebut. Zodiak ni seringkali dikaitkan dengan ramalan-ramalan berkaitan yang melibatkan tilikan nasib seseorang. Jadi, baik atau malang nasib seseorang itu biasanya diramalkan mengikut zodiak berkenaan. Zaman sekarang ni banyak lawan sesawang dan juga banyak laman yang menyediakan khidmat tilikan dan ramalan tersebut. Membaca ramalan berkenaan dikatakan mendatangkan keseronokan kepada seseorang. Apatah lagi jika membayangkan nasib yang baik kepada kita. Fitrah manusia sememangnya sukakan kebaikan dan sebaliknya jika kita melibatkan nasib yang buruk, begitu sukar untuk kita menerima dan menganggap ia hanyalah sekadar ramalan kosong. Namun begitu, jika ia membawa tuah kepada kita, sedikit sebanyak dapat membibitkan satu rasa percaya dalam diri untuk menerimanya. Bukankah macam tu fitrah kita sebagai seorang manusia? Sebagai seorang manusia biasa, siapa yang tidak mahu perkara baik yang berlaku dalam hidup kita? Paling tidak pun kita mesti menyimpan impian agar ramalan positif tersebut akan berlaku. Jika anda berada pada peringkat ini, berwaspadalah dan kembalikan diri kepada jalan Allah kerana perkara ini nampak mudah tetapi ia boleh menyebabkan berlakunya perbuatan syirik terhadap Allah dan juga solat tidak akan diterima selama 40 hari. Oleh itu, saya nasihatkan kuatkan iman dalam diri masing-masing agar kita dijauhkan daripada perbuatan syirik seperti ini, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih atas soalan dan penerangan. Dipersilakan saya membuka lagi ruang kepada soalan yang seterusnya. Nak tanya macam kalau dengan macam dunia sekarang ni kan macam ada banyak golongan LGBT, lepas tu macam dah semakin teruk kan. Lepas tu rakyat Malaysia pun macam tak dapat lari daripada masalah. So kadang-kadang orang dekat macam kawan-kawan kita pun macam terjebak dengan masalah ni tanpa kita sedar kan. So jadi sebagai kawan, apa yang kita boleh lakukan untuk macam bawa mereka ke jalan yang benar? Okey, itu soalan daripada saya. Terima kasih untuk soalan itu. Untuk pengetahuan umum lah untuk untuk hadirin semua, LGBT ialah singkatan daripada perkataan lesbian, gay, bisexual dengan transgender. Sebagai seorang kawan, pertamanya janganlah kita meraihkan mereka yang membangga-banggakan kehidupan songsang ini. Hal ini kerana jika kita meraihkan mereka, ini bermakna kita memberi sokongan kepada mereka untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebaliknya, kita boleh mendekati mereka untuk menyelami punca mereka terjebak dengan masalah ini dan memberi nasihat secara beransur-ansur untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Elakkanlah bertindak secara agresif dengan mereka agar mereka tidak terasa dikhianati dengan kepercayaan yang telah mereka berikan kepada kita.
sebagai sebahagian daripada generasi muda sendiri, saya percaya jika kita berjaya mengatasi masalah ini dengan cara yang matang, kita dapat sedikit sebanyak membantu menghalang masalah LGBT di Malaysia ini daripada melebar. Terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan yang hendak diajukan? Jika tiada, saya meneruskan forum ini. Tiada. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada hadirin yang telah bertanya soalan yang amat bernas dan sepatutnya dibincangkan. Terima kasih juga kepada ahli panel yang memberi kerjasama dalam menjawab persoalan yang diajukan oleh hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini sahaja forum kita pada kali ini. Tiba masanya untuk kita menutup perbincangan forum kita ini. Izinkan saya menutup majlis ini dengan sebuah pantun yang berbunyi. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemah disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.